Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya hormati Ketua Kuasa Masjid Sirajuddin Pedampau Perlis, tuan-tuan kepada Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya diberi masa kepada kita pada pagi ini dapat sama-sama kita solat subuh berjemaah. Dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita, tuan-tuan, iaitu kuliah subuh setiap hari Rabu. Kalau ada apa-apa tuan-tuan, insya-Allah kita akan teruskan, tuan-tuan. Pada hari ini, tuan-tuan, kita akan tengok satu bab, tuan-tuan, berkaitan dengan bab jenazah, iaitu larangan mensolati jenazah munafik yang terkenal munafiknya. Cerita dia, tuan-tuan, kita hari ini Nabi larang kita semayang jenazah orang munafik yang memang kita tahu kata dia munafik, tuan-tuan. Cuma dia ni munafik tak munafik atas pagang. Kalau lagu tu jangan kita buat-buat tak semayang pula. Sebab apa? Kita tak tahu lagi. Sebab apa kita saya apakah dalil? Sebab zaman Nabi pun sahabat-sahabat pun tak tahu secara menyeluruh siapa munafik ni. Hanya beberapa orang yang Nabi beritahu tentang orang munafik ni. Ini macam mana? Cuma munafik zaman Nabi macam mana? Kita pula macam mana? Jadi zaman munafik tu zaman Nabi ni subuh, tuan, ataupun maghrib Isya dia pun main semayang, tuan. Sebab dia pun tak main semayang. Sebab apa? Malam. Sebab apa? Dia pun tak boleh menunjuk. Kalau siang tu Zuhur Asar dia pun main masjid, tuan. Sebab apa? Orang nampak kata, oh dia pun ni soleh, dia pun ni rajin pergi masjid. Itu munafik zaman Nabi. Tapi zaman kita, tuan-tuan, munafik zaman kita subuh pun tak nampak, Zuhur pun tak nampak, Asar pun tak nampak, maghrib pun tak nampak, Isya pun tak nampak. 24 jam. Jumaat pun kadang-kadang, raya jarang-jarang. Nampak, tuan? Jadi kan kita orang lebih lagi munafik pada zaman Nabi, kan? Zaman munafik dia pun berlakon juga. Kita ni tak kenapa berlakon, tak main terus, tuan. Nampak, tuan? Jadi tengok balik apa cerita dia zaman kita ni. Sebab tu, tuan, Al-Quran yang ibrah ditunjuk balik. Macam mana kita nak tengok balik? Kita kena ada apa yang ayat Allah cerita tu, Nabi cerita, tuan-tuan. Okey, sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita tengok sikit, tuan-tuan, tentang 7 keutamaan solat duha ni. Solat duha, tuan, kita buat di pagi hari. Jadi bila nak buat ni? Bila kita tengok balik, tuan, dulu ni kita dah pernah sentuh duha ni antara bila selepas matahari naik. Kalau kita tengok lah jam lah 6.28, matahari naik syuruk tu 7.5 minit. Jadi 7.5 minit tu lah dah waktu subuh. Siapa bangkit subuh gajah tu, tu 7-5 minit tu dah parah dah. Dah pagang dah. 7-6 minit habis dah subuh, tuan. Tapi syuruk ni macam mana? Ulama bincang ni. Bila ni antara 15 minit ke 20 minit selepas 7.15 tu. Sebab Nabi kata setinggi matahari naik setinggi galah. Galah ni macam mana? Ada ulama kata tinggi galah ni lebih kurang 15 minit ke 20 minit setelah matahari mula naik tu. Itu waktu syuruk tu. Jadi ada orang kata pula syuruk tu boleh semayang dah 75 minit. Ada yang kata tunggu saat 15 minit. Tapi yang kuatnya tunggu saat, tuan. Sebab Nabi larang solat biar bila matahari naik setinggi galah baru buat solat, tuan. Tu solat duha, tuan. Boleh mula awal bila 7.5 minit tambah 15 minit. 7.25 lebih kurang 7.30 lah. Lebih kurang kita boleh buat solat duha dah. Sampai bila, tuan? Sampai sebelum zuhur. Zuhur pula dia 15 minit ataupun setengah jam sebelum zuhur. Zuhur pukul berapa? Kata lah ni 1.6 minit. 12.45 tu kira bahasa kita peranggan dah habis dah waktu duha tu. Jadi kena nak buat tu 12.45 ke bawah. Itu dia punya penanda arah dia. Sebab apa Nabi larang pula solat ketika matahari berada terpacak di atas kepala. Tu tembuh bayang-bayangan matahari duduk atas kepala, tak ada bayang kiri kanan menyatuh mentenaik dan hulu hilang, tak ada, di tengah-tengah. Itu waktu duha lah. Bila matahari tergelincak sikit ke arah barat, dah masuk waktu zuhur, tuan. Itu kiraan dia. Nak bagi tuan mudah bahasa, bila nak buat awal pagi, matahari naik 7-5 minit tambah
20 minit ke 15 minit. Bila lah waktu duha, waktu zuhur tu 1-6 minit, tolak 15 minit ke 20 minit. Itu waktu, antara waktu tu kita boleh buat waktu duha tu, antara pukul jarak dia, tuan. Okey, sekarang ni kita tengok tuan macam mana tata cara solat duha ni, apakah kelebihan dia tuan tentang solat duha ni. Tujuh keutamaan sholat duha. Pertama, sholat duha merupakan salah satu wasiat Nabi SAW. Okey, solat duha ni salah satu wasiat Nabi. Bila wasiat ni benda yang sangat besar, tuan. Kalau ayah kita apa-apa, ni mat, ayah nak wasiatkan hang ni. Apa dia ayah? Bawah tilam tu ada RM3. Tu bukan wasiat, tu kira beliau tercadang. RM3. Wasiat dia. Apa tanah apa pergi apa tu balik bukit tu ada 10 pelung. Apa lagi? Depan tu ada rumah kedai 3 pintu. Apa lagi? Jadi benda yang besar. Tu orang kita. Tapi kalau Nabi pesan benda wasiat ni bukan benda lekeh, tuan. Benda yang sangat besar. Jadi apa Nabi wasiat kat kita, tuan? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi apa dia? Pertama sekali ni Nabi wasiat ke Abu Hurairah, yang mana sahabat Nabi ni tak mana Nabi pi dia ada. Sebab apa, tuan-tuan? Abu Hurairah ni dia tak kerja, tuan. Yang mana dia ni ahli Kufah, duduk di masjid Nabi. Nabi keluar saja pi mengembara, dia ikut. Nabi keluar di pinggir badar, dia ikut. Nabi keluar sebagainya, dia ikut, tuan. Sebab tu banyak riwayat hadis Abu Hurairah ni, banyak riwayat. Sebab apa? Dia ikut Nabi. Nabi berjalan, Nabi minum, Nabi makan, Nabi puasa, Nabi bangkit malam sebagainya, dia nampak depan mata dia. Sebab tu Abu Hurairah ni walaupun umur dia dia sah saja masuk Islam, tapi banyak riwayat sebab dia ikut Nabi. Kalau sahabat-sahabat lain ada ahli berniaga, ada pentadbiran, ada pengurusan sebagainya. Jadi masing-masing tu tak rapat dengan Nabi. Jumpa Nabi juga, tapi Abu Hurairah ni lebih rapat lagi. Dan Abu Hurairah ni Nabi pesan, Nabi mewasiatkan kepada aku 3 benda. Bila dengar 3 benda ni, dia tak tinggal sampai dia meninggal, tuan. Apa dia, tuan-tuan? Puasa 3 hari setiap bulan. Ni orang panggil puasa hari putih, Al-Yaumubid, 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar. Ni bulan baru ni 13, 14, 15 apa Rabiul Awal. Hari ni tarikh 4 Rabiul Awal. Tu kita kira lagi minggu tu 10 hari lagi, 13, 14, 15 ada puasa hari putih. Bila berlaku ni? Setiap bulan 3 hari. 3 hari bulan Safar, 3 hari bulan Rabiul Awal sampai habis. Jadi ada 3 hari, tuan. Campur semua ni jadi 3 kali 12 dah 36. Dan Nabi Abang pula kalau kita puasa semua ni seolah kita puasa setahun penuh. Mana buat dah kita ambil 3 tebuk tu. Jadi bila ni hari putih, bila terpulang 13 tu hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Contoh kalau dia jatuh hari apa pun kita boleh tarik terus 3 hari tu. Itu puasa hari putih. Kemudian Nabi SAW pun pesan kat Abu Hurairah ni solat duha 2 rakaat. Nampak? Jangan tinggal solat duha 2 rakaat. Jadi minimanya solat duha ni 2 rakaat. Masa kita boleh koman-komannya 2 rakaat boleh buat. Tapi lebih boleh buat tak? Kita jumpa lagi. Nabi ada buat 4 rakaat. Orang tanya Aisyah, macam mana Nabi solat duha? Nabi buat 4 rakaat. Dan Nabi tambah bila dia nak. Mungkin hari ni 4, esok lusa mungkin 6 ke 8 ke. Tapi biasanya 4 rakaat. Jadi minimumnya, paling biasanya 2 rakaat dah boleh dah, tuan-tuan. Itu. Kemudian yang ketiga pula, solat witir sebelum tidur. Ustaz, saya duduk belajar sebelum ni, kita lena dulu baru solat witir. Yang itu pun ada sahih. Tapi kalau tuan-tuan nak buat sebelum tidur, buat witir siap-siap, ni dalil dia. Tuan-tuan lah. Saya ni jenis tidur lena tu tidur tu ruyuk-ruyuk, subuh pula esok ni. Buat siap-siap. Duk apa? Witir tu. Ustaz, saya ni bangkit malam 3 pagi, 2 pagi. Kita bangkit malam tu baru buat witir. Jadi banyak cara boleh. Kalau sebelum tidur, ni dalil dia. Sebelum tidur pun dah boleh buat witir siap-siap. Berapa witir? 1 rakaat, 3, 5, 7 dan 9 bahkan 11 pun ada. Witir ni ganjil. Tutup amalan kita itu. Cuma kalau kita buat sebelum tidur,
kok terjaga malam ni pukul 3 pagi 4 pagi kita buat tahajud 2 witir dah, lepas tu tak perlu witir dah. Nabi pesan witir hanya sekali dalam semalam. Kalau buat awal tak perlu dah buat hujung. Kalau awal tu tak buat lagi, tu tidur, bangkit malam buat tahajud, tutup dengan witir. Itu lebih utama. Sebab apa dalilnya? Allah turun langit dunia ni 1/3 malam terakhir. Siapa minta doa pada aku kabulkan. Minta hajat, aku berikan. Minta ampun, aku akan ampunkan. 1/3 malam terakhir. Tu tengok jam tuan. Kalau tu ada jam bulat tu, tu jam ni. Isya pukul berapa? 8.30 lah ni. Lebih kurang lah. 8 suku, 8.16. Waktu subuh lah pukul 6. Pukul 5.57. Pukul 6 tolak pukul 8 suku. Tuan dapat satu amount bahagi 3. 1/3 pertama mungkin 8 suku tu sampai pukul 11.30 anggaran lah kita. Tu 1/3 pertama. 1/3 kedua 11.30 sampai pukul 2.30. 1/3 terakhir tu bila? 2.30, 3 tu sampai ke subuh. Itu waktu yang afdalnya kita berdoa bangkit malam tahajud. Tu pula tuan, tu pula kalau boleh bangkit awal buat awal. Kalau kita boleh bangkit hujung tu buat hujung, itu lebih utama lagi. Sebab dalil sahih sebut tuan. Bila berlaku tiap-tiap malam. Buat malam tu, tiap-tiap malam. Malam semalam ada, malam ni ada, malam kemarin ada, malam esok ada. Cuma kita pun tak ada malam esok. Tak apalah ustaz, nantilah dan kot tunggu ustaz, esok lah. Tak ada buat tuan. Jadi cerita dia fastabiqul khairat. Atau masa kita rancang. Okey, itu yang kedua. Jadi Nabi tak tinggal benda Buhairah ni 3 benda. Puasa 3 hari setiap bulan, solat duha 2 rakaat dan solat witir sebelum tidur. Jadi 3 benda ni Buhairah buat. Tajuk kita hari ni solat witir solat duha 2 rakaat. Bukhari. Kedua, mengganti sedekah dengan seluruh persendian. Okey, solat duha ni pula dia pengganti sedekah seluruh persendian. Untuk maklumat tuan-tuan, sendi kita ni ada wah-wah ni. Dia ada sendi tani sendi, semua ni ada 360 sendi tuan. Dan perlu kita bayar sedekah dekat dia. Seluruh persendian. Nabi SAW bersabda yang artinya, pada pagi hari seluruh persendian kalian harus disedekahi. Setiap bacaan tasbih atau subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil atau la ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir atau Allahu Akbar bisa sebagai sedekah. Okey, zikir tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua tu sedekah tuan. Zikir satu tapi punya sedekah tuan. Begitu pula amar ma'ruf atau mengajak kepada ketaatan dan nahi munkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa diwakili dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Dan kalau kita mampu terzikir hari-hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kita ada kekuatan pula, kita larang orang buat kemaksiatan, sedekah. Kita suruh orang buat kebaikan, sedekah. Semua tu sedekah. Tapi nak cantik dia, buat solat duha 2 rakaat, dah bagi sedekah tu dari kita orang tuan. Kan? Buang benda kat atas jalan tuan, balik sekali lagi. Lorong bawah inai 1 2 3 ke? Kampung masjid ke, kampung petai ke, kampung padang padang Poh, utara selatan ke, ada pelepah nyok jatuh, buah nyok jatuh, kita moti motor kali benda tu pun sedekah tuan. Nampak tuan, apa kata sedekah ni macam-macam. Ada duit bagi duit, sedekah juga. Tak ada duit kita bagi tenaga pun sedekah. Zikir tadi pun sedekah. Tolong angkat barang pun sedekah. Banyaknya sedekah kita boleh buat. Tapi kita ni duk rasa sedekah ni duit saja. Tak perlu tunggu duit tuan. Sebab tu Islam ni agama yang sesuai untuk semua. Yang kaya lagu kaya, yang miskin lagu miskin, yang ada kudrat lagu kudrat, yang ada tenaga lagu tenaga. Paling komannya zikir pun sedekah tuan. Tapi cantiknya setiap pagi kita solat 2 rakaat duha, dah bayar sedekah untuk diri kita. Bahasa mudahnya macam bayar sewa lah. Kalau sewa ni, sewa kereta sehari RM60, ikut sisi pula RM100, pilang kawi sebagainya, sewa kereta. Ni kan kita ni, badan kita, tulang kita ni Allah bagi boleh bergerak, boleh ni, mata boleh lihat, semua ni Allah tak minta duit sekupang pun. Jadi apa? Kita bagi balik. Sedekah ni macam mana? Zikir pada Allah, salawat, apa tadi? Apa tu, buang benda di jalanan, halangan. Kemudian kita solat duha tadi dah jadi sedekah untuk kita. 3.
Solat duha merupakan kebiasaan orang yang suka bertaubat. Okey, solat duha pula ni dia solat untuk orang yang bertaubat, tuan, yang rajin, suka bertaubat. Sebab apa tuan? Ni dalil dia. Yang suka bertaubat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya solatnya orang-orang yang suka bertaubat adalah solat pada saat anak unta kepanasan karena terik matahari. Hadis riwayat Muslim. Okey, untuk pengalaman tuan-tuan, kalau ditanya balik pukul berapa yang paling sesuai, paling afdal solat duha ni dalil dia. Solat ketika anak unta kepanasan kerana terik matahari. Lepas tu tuan buat pukul 7:05 matahari mula naik, 7.30 kita buat. Time tu dia kelam lagi tuan. Dia cerah lah, belum pelan cerah, tapi tak panas lagi. Bila panas ni, matahari bila terik ni, bahasa kita pukul 10.30, 11 tu, itu lebih afdal lagi. Kalau diberi masa, ustaz saya ni nak buat solat duha ni, kita buat matahari tinggi kan, kita balik pindah tempat. Bahasa kita pun kalau pergi Bendang naik motor tu pukul 8 pagi, nak buka ayak, pakai motor buh cangkui kat belakang, duk jalan atas Bendang Bataban, tak perlu lagi pergi kepa, duk cangkui 4-5 cangkui baru perlu bercerah. Tu tak panas lagi. Pukul berapa ni? Pukul 11 tu tapi Bendang tu pakai motor tepi Bataban tu, jalan kaki ni duk buh cangkui, jalan kaki saja pun perlu bercerah lah. Sebab apa? Panas. Time tu kata panas tu yang kata waktu duha yang terbaik. Jadi tuan atok cangkui pula lagi perlu bercerah lah. Itu bahasa kita tuan. Jadi Nabi kalau diberi peluang untuk solat yang terbaik dia ketika matahari terik dia. Lagi lewat duha lagi terbaik. 9 tadi, 10, 11, bahkan 12 tu pun lagi boleh tuan. Selagi mana tak pi ke 15 minit sebelum zuhur tu. Itu waktu lahar tuan. Dan waktu tu pula solat taubat. Suka bertaubat. Sebab kalau tengok balik, siapa nak sembahyang pagi ni? Orang pagi lepas kita sembahyang subuh, pergi kedai kopi, balik kena kopi, kena roti canai, capati pula terlentang lena Ustaz. Nak sobat kerja apa pun malas dah ni, rehat. Sebab apa? Dah kenyang lah. Tiba-tiba nak pergi sembahyang pula, pakai dok lah bahasa kita. Tapi tak, orang sembahyang pula dia ingat Allah tuan. Sebab apa? Dia kembali pada Allah tuan. Sebab tu solat duha ni solat taubat. Orang yang suka bertaubat. Yang kita pun sekali lagi pula lah lohok pula zuhur. Kalau tinggalkan 4 rakaat solat di awal siang atau di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad. Jadi Allah bagi rezeki cukup hari tu. Nak buat apa pun boleh. Nak beli tu boleh, nak buat benda beli baja boleh, nak bayar hutang tu boleh, nak buat apa ni sempurna. Sebab rezeki kita dipenuhi. Sebab tu kata sembahyang duha ni murah rezeki. Ni dalil dia. Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat solat duha di awal siang, iaitu waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Rezeki kita cukup hari itu tuan. Sebab tu kan kita jangan tinggal solat duha ni. Jadi sebab apa? Dia kunci rezeki. Tapi kalau duduk semayang saja, balik-balik lena pula, mayang lena. Tak jadilah. Semayang usaha, doa tu akhir jadi. Tawakal itulah. Ni buat apa pun dah, Bendang tak tabuk baja, tak tengok ayak, tak tengok racun, harum manis pun biar lagu tu saja. Apa lagi? Apa tu berniaga pun ikut dan saja. Apa lagi? Tak boleh lah. Hasil dia boleh lah juga makan. Abang makan saja. Tapi orang lain dapat 10 relung, 10 tan, kita 10 relung, 10 pokok kan yang jadi. Dan Ahmad, kelima, mendapat pahala seperti orang yang haji dan umrah. Kan? Siapa yang solat duha ni, pahala dia seperti pahala haji dan umrah. Apa dalil dia tuan-tuan? Dan umrah, Nabi SAW bersabda berzikir pada Allah hingga matahari terbit. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Apa dia tuan nak faham dalil ni? Tuan-tuan mai subuh lah ni betul dah. Kita mai berjemaah di masjid. Rupanya tuan-tuan jangan balik lagi. Tuan-tuan duduk apa? Duduk berzikir. Sehari ni lepas kuliah saya contohnya, duduk zikir dulu 15 minit ke 10 minit ke. Sampai bila? Sampai matahari terbit. 7-5 minit tu. Kemudian tunggu siap, bagi matahari naik sikit, kita solat 2 rakaat. Itu nama solat 2 rakaat duha tadi. Ada yang kata solat syuruk, duha, ada yang kata istilah yang sama. Tapi selepas matahari naik. Apa jadi? Maka ia seperti memperolehi pahala haji, umrah. Penuh. Sempurna. Bayangkan tuan-tuan, kita nak pergi haji tuan-tuan. Tunggu nama naik ni, baru boleh pergi.
Semua hidup tu mungkin sekali. Kalau lebih banyak kali pun tu pun kena ikut tengok kan. Kalau daripada dulu ni mudah lah. Dah ni duit banyak pun kena ikut tuan. Kena PKP lah pula. Tak boleh pergi buat haji. Tapi kalau tu nak sekadar pahala tuan, ni buat benda tu. Main masjid subuh berjemaah, duduk sat habis semayang, baca Quran ke, zikir ke, wirid ke, sampai matahari naik. Tunggu sat, kita bila dah naik tu, kita buat solat 2 rakaat. Apa jadi? Pahala haji umrah sempurna. Kata tu Nabi buat haji pun tak tentu lagi. Kena bayar dam, terlupa yang ni, langgar ni. Pahala tu tak tahu lagi sempurna tak sempurna. Tapi haji tu ya dah. Tapi dah kata, Ustaz, aku tu tak pergi buat haji lah. Tak, haji kena pergi. Koman-koman tu semua hidup tu sekali kalau kita mampu. Kalau tak mampu tu usaha simpan duit kan. Tapi kalau sekadar nak pahala tu tiap-tiap hari boleh dapat pahala tuan. Nampak tuan? Allah bagi tuan. Peluang 1, 2, 3 tempat. Semua hadis sahih. Hadis riwayat Tirmizi. Seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Tapi kita tengok macam mudah tuan. Bukan senang tuan. Kita pagi ni lah, saya lagi habis mayang tu nak pergi hantar anak, hantar cucu, nak pergi tani. Dia kalang kabut tuan. Kalau kita boleh buat seminggu sekali pun dah clear dah sebenarnya tuan. Jadi kita atok lah masa kita hijah lah. Tak boleh buat hari biasa ni, pergi buat hujung minggu. Jadi kita boleh atok. Tak pun sebulan sekali 2 ke, terpulang atas kita tuan. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Keenam, solatnya para awabin atau orang yang kembali taat. Kalau tu perasan Ustaz, ada solat awabin ni waktu pagi. Awabin ni memang ada nama awabin. Tapi orang bincang awabin tu termasuk solat duha tu sendiri. Sebab apa? Solat awal pagi tu termasuk. Sebab apa? Solat kembali orang yang taat. Orang lain dua kali buat kerja, 2 kali rehat sebenarnya, dia ingat Allah. Dia buat solat 2 rakaat ataupun 4 rakaat tadi, ataupun berapa banyak yang kita mau. Nabi berkata tadi, dia buat. Jadi kita pulang pada kita. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah menjaga solat sunnah duha melainkan awab atau orang yang kembali taat. Inilah solat awabi. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kalau tuan perasan tuan, banyak dalil tentang solat duha saja pun 6, 7 dalil tuan. Mendapat pahala seperti orang yang mendapat banyak harta rampasan perang. Rasulullah SAW mengutus sekelompok pasukan perang. Kemudian utusan ini membawa banyak harta rampasan perang dan pulang cepat. Para sahabat berkomentar, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat pasukan yang lebih cepat pulang dan lebih banyak membawa ghanimah melebihi utusan ini. Kemudian beliau menjawab, maukah aku sampaikan keadaan yang lebih cepat pulang membawa kemenangan dan lebih banyak membawa harta rampasan perang? Yaitu seseorang berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh, kemudian tetap di masjid dan diakhiri dengan sholat duha, maka orang ini lebih cepat kembali pulang membawa kemenangan dan lebih banyak harta rampasan perangnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Semoga Allah memudahkan. Kalau nak pahala perang ni kan, harta rampasan perang ni nak kena pergi perang. Tak perlu tuan-tuan, pergi semayang subuh. Tapi penting dia dalil nampak ni, dia kena syarat. Tuan-tuan kena ambil wuduk di rumah sempurna. Bukan ambil wuduk di masjid. Kalau ambil wuduk di masjid boleh juga, tapi tak dapat pakej yang Nabi habaq ni. Sebab apa? Dalil ni dia mesti, rupanya dah dapat lagu ni, kena buat apa? Satu-satu. Dan dapat pahala ni, kena ambil wuduk di rumah siap-siap. Kemudian kita pergi ke masjid tadi, solat subuh berjemaah. Kemudian tetap, jangan balik. Kita lah ni lah. Kalau boleh tutup saya lagi ni, habis kuliah saya katalah 6.50, 7.5 minit masuk duha. Tunggu set. Nak apa 7 suku 7.20 ke, buat solat 2 rakaat duha tuan. Jadi baru kita balik tuan. Dapat tadi pahala haji ataupun umrah penuh. Tuan dapat pula apa tadi? Dapat pahala rampasan perang tadi. Kaya kita tuan. Nampak tuan, tapi perang pun dapat balik kemenangan dan lebih banyak rampasan perang daripada orang pergi perang. Hadis Abu Ya'la tuan. Okey, ni tentang solat duha tuan. Boleh kita buatlah atok masa kita. Nak tunggu masa lapang pakai dok. Sebab apa? Masing-masing sibuk jadualkan ibadah kita tuan. Okey, ulang kaji ni tajuk minggu lepas. Larangan keras niyahah meratap kematian. Macam mana cerita dia ni tentang itu ni minggu lepas, meratap kematian. Dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW bersabda, 4 hal yang terdapat pada umatku termasuk perbuatan jahiliah. Buat benda ni termasuk kita orang jahiliah. Itu dia, pertama membangga-banggakan kebesaran nenek moyang. Ni Tok Wan aku buat ni, jalan ni.
Ni Tok Nyang punya kedai ni tu kedai sewa bangunan tinggi. Oh ni dia bangga dengan tok nenek moyang dia. Orang lagu ni tuan, itu orang jahiliah tuan. Orang jahiliah dulu dia suka bangga-bangga nenek moyang mereka, kebesaran nenek moyang mereka. Orang lagu itu bersamalah. Orang kedua pula mencela keturunan. Kalau kita cela keturunan termasuk orang jahiliah. Macam orang Melayu kita lah. Aku sumpah hang 7 keturunan. Hang Tok Wan hang, Tok Nyang cucu cicit hang ke bawah 7 keturunan. Tu dia tuan. Orang Melayu kita banyak ni sumpah-sumpah ni. Mencela, maki hamun. Itu pun amalan jahiliah. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Bila bulan berapa? Oh ni kalau hujan hari Sabtu ni, mai Sabtu depan pula ni. Boh kita ni. Contohlah kepercayaan aku tu. Tu pun sama juga. Amalan-amalan orang jahiliah. Cerita dia benda-benda yang ada hujan lebat ke apa bintang ke apa ke ni tak ada kena-mengena pun kebetulan ataupun sebagainya kan. Itu kan. Jadi kalau kita buat benda tu sebagai kepercayaan termasuk jahiliah. Ataupun yang keempat, meratap mayat, niyah. Tajuk minggu lepas ni. Meninggal saja kita tarik rambut, kita tak boleh terima qiyau sebagainya, meratap pula sebagainya. Itu semua benda tu niyah. Lalu beliau bersabda, orang yang melakukan niyah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cair tembaga. Siapa yang buat niyah tadi, benda-benda 3, 4 tadi, hari kiamat nanti akan dipakai pakaian besi. Sebelum tu badan dia dilomok dulu, dibubuh dengan penyakit kusta gatal ni. Jadi tuan bayangkan, penyakit gatal kita boleh garu juga, tapi orang yang diazab ni dipakai baju besi pula. Nak garu besi je dah. Benda gatal kat dalam. Bayangkan seksanya. Dahlah sakit, gatal, tapi tak boleh garu tuan. Nak garu kita garu kat atas. Jadi itu azab bagi orang yang buat benda ni. Niyah ni termasuk. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan berkaitan dengan larangan mensolati jenazah munafik yang terkenal munafiknya, kemunafikannya. Dan janganlah sesekali kamu mensolatkan jenazah salah seorang di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Nabi pesan, kalau jenazah orang munafik ni jangan kita pergi semayang jenazah mereka. Bila? Selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan ke atas kuburnya. Doa pun Nabi tak bagi. Semayang pun tak boleh, pergi doa pula kat dia pun tak boleh. Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. At-Taubah ayat 84. Cerita dia, orang munafik ni Nabi tak bagi pergi semayang mereka. Doa pun tak boleh. Bayangkan dia. Jadi cerita dia sebab apa? Mereka ni kafir kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mati dalam keadaan fasik. Surah At-Taubah ayat 84. Ini larangan Nabi, larangan Allah sendiri dalam surah At-Taubah. Dari yang kedua, cerita tuan-tuan, hadis Bukhari dari Umar Al-Khattab, hadis Nabi iaitu daripada Umar, ia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, ni zaman Nabi dulu ni ada seorang nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni kalau bahasa kita, dia ni bapa kemunafikan, ketua munafik dia ni lah. Kemudian diundang untuk mensolati jenazahnya. Orang jemput Nabi pergi semayang jenazah Abdullah bin Ubay ni. Saat beliau bersiap mensolatinya, Nabi pun nak pergi semayang. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mensolati jenazah Ibnu Ubay? Engkau nak solat ke jenazah anak Ubay ni, Abdullah bin Ubay ni? Bukankah pada hari ini dan hari itu ini begini-begini kan? Cerita dari Umar peringat Nabi. Lupakah dia ni yang duk canang kita ni? Pumpang-pumpang kita bagi tahu lagu tu, dia pergi buh ke belakang pula kan? Kata lain buat lagu lain sebagainya. Jadi sahabat peringat Nabi. Kemudian Umar menyebutkan beberapa perkara perkataan dia. Rasulullah SAW pun hanya tersenyum lalu berkata, Nabi senyum dan berkata, mundurlah hai Umar, undur wahai Umar. Aku terus mendesak beliau sehingga beliau berkata, sesungguhnya aku telah diberi pilihan, lalu aku memilih mensolatinya. Sebab wahyu tak turun lagi, tak ada larangan. Nabi SAW sayang dekat Abdullah bin Ubay ni, dia nak solat, aku dapat syafaat Nabi ke, diringankan azab dan sebagainya. Jadi Nabi nak semayang. Sebab apa? Diberi pilihan. Seandainya aku tahu ia akan diampuni apabila aku menambahkan istighfar lebih daripada 70 kali, nescaya akan aku tambah. Nampak Nabi sayangnya umat ni.
Walaupun dia ni musuh dalam selimut betul Islam ni, tapi Nabi berdoa, katalah aku berdoa ni zikir 1 kali, dan saya aku buat 1 kali 70 kali, aku akan 70 kali zikir kan. Sebab apa? Nak bagi ampun dosa Abdullah bin Ubay ni. Umar berkata Rasulullah SAW mensolati jenazahnya, kemudian beliau pergi. Lepas semayang Nabi pergi. Tidak berapa lama kemudian turunlah 2 ayat surah Al-Bara'ah, iaitu taubah tadi. Dan janganlah sesekali kamu mensolati jenazah seseorang yang mati dari antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Lepas Nabi semayang tu baru turun ayat kata jangan semayang jenazah orang munafik. Lepas tu Nabi pun tak semayang dah jenazah orang munafik ni. Tu cerita dia. Sebab bila zaman Nabi dulu ni dia turun wahyu. Mungkin time tu tak turun wahyu lagi, Nabi diberi pilihan nak solat ke tak, Nabi pilih untuk solat. Umar berkata setelah itu aku pun heran menyedari lancangnya aku terhadap Rasulullah SAW pada hari itu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nampak tak, Umar ni sampai larang Nabi, dia kata terlupa, kata sampai mulut dia pun macam kalau kita lah, sahabat kita ni sayang ni tapi buat benda yang tak betul, kita bahasa kita nasihat dia, kita sebut sikit. Umar pun sebut dekat Nabi lagu tu. Jadi lepas Nabi semayang tu baru turun wahyu, tak bolehnya solat jenazah orang munafik yang mana memang nampak munafik dia tu. Hadis Bukhari. Kandungan bab haram hukumnya mensolati jenazah orang kafir dan munafik yang dimaklum kemunafikannya dengan menyatakan dan menunjukkan kemusuhannya dengan jelas. Kalau dia tak kata apa pun, kita duk agak-agak aja, jangan kan pergi semayang. Tapi kalau dia abang aku ni orang munafik ni, dia mengaku, dia declare memang ciri-ciri ada dekat dia, lagu tu jelas, jangan pergi. Kalau dia meninggal nanti, jangan pergi semayang dia, jangan pergi doa kubur dia kan. Itu yang Nabi beritahu kita, dan Allah suruh kita. Kemudian kita lagi sini, atau jelas kekufurannya mereka melalui kata-kata yang diucapkan oleh lisan mereka, berisi pencelecehan, duk hina kita, agama kita, duk cerdik ke belakang pula, semua itu tak clear. Allah SWT telah mengisyaratkan kepada hakikat yang disebutkan dalam firman Allah. Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahawa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka, dan kalau mereka menghendaki, nescaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Nampak orang munafik ni, Allah beritahu duk lama sikit, duk dengan mereka, kenal mereka nanti, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kesan-kesan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Surah Muhammad ayat 29 hingga 30. Ni jadi tu penerangan dia. Haram hukumnya memohon ampun bagi kaum musyrikin meskipun masih terdapat termasuk kaum kerabat. Kalau adik-beradik kita pun orang musyrikin, tak boleh minta ampun. Kalau mak kita, ayah kita ni dah memang kafir contohnya, dah masuk Islam, tak boleh ya Allah Tuhanku bagilah mereka masuk Islam, masuk dalam syurga, tak boleh doa begitu kan. Dah kafir, cuma kurangkan azab ke apa, itu lain kan. Sebab apa Allah berfirman, tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahawanya orang yang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tak kala jelas bagi Ibrahim bahawa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Nampak? Ibrahim pun sayang ayah dia. Ayah dia tu penyembah berhala, buat patung lagi. Tu ayah Nabi Ibrahim. Nampak tuan? Allah larang kita mendoakan untuk ayah kita walaupun dia tu sebab apa? Ada kaum kerabat kita. Kalau semua berhala itu jadi tak boleh kita mendoakan mereka untuk ni. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut lagi penyantun. At-Taubah 113, 114. Okeylah sekali tuan-tuan. Zaman Nabi tuan-tuan, dalam banyak-banyak sahabat, tak semua yang tahu orang munafik ni. Ada hanya beberapa orang yang Nabi beritahu. Salah seorangnya nama Huzaifah bin Yaman. Ketika Umar Ibn Khattab mengetahui bahawa Rasulullah SAW menyampaikan secara rahsia nama-nama orang munafik kepada Huzaifah Ibn Yaman, dalam sahabat ni, seorang sahabat nama Huzaifah ni, Nabi beritahu, di sini siapa dia munafik, sekian. Dia beritahu nama. Tak semua orang tahu kan munafik ni. Satu rahsia yang tidak diberitahukan kepada sahabat-sahabat lain selain Huzaifah.
Ia segera menemui Huzaifah. Bila dengar lagu tu, Umar Al-Khattab ni pergi jumpa Huzaifah sambil mengharap. Ia berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, mohon engkau jawab, adakah aku ni termasuk orang munafik? Nampak tuan, sahabat Nabi ni takut. Walaupun dijanjikan syurga pun, mereka masih takut lagi tuan. Adakah nama aku ni termasuk list yang mana Nabi kata orang munafik? Takutnya Umar Al-Khattab ni. Kerana kasihan melihat Umar Al-Khattab, Huzaifah pun menjawab, tidak. Tetapi aku tidak boleh menjamin seseorang pun selain kamu. Tapi orang lain aku tak beri jaminan. Tapi kalau hang ni, hang seorang tu dah. Nampak tu, takutnya para sahabat. Kita ni dah jadi syurga tu, seronok, relax lah. Dah sahabat-sahabat ni belum jadi syurga pun takut lagi. Ku ada list lain tu terlekat nama ke apa. Nampak mereka bertakut kepada Allah kan. Kita tu jangan berada di zon selesa kan? Kena bertakwa kepada Allah. Hal itu katakanlah agar ia tidak menyebarkan rahsianya yang telah diamanahkan Rasulullah SAW kepadanya. Jadi Nabi Huzaifah pun tak beritahu kepada orang lain tentang siapa yang munafik sebenarnya. Jadi cerita dia, kita pun tak tahu munafik ni. Sebab zaman Nabi pun, sahabat-sahabat pun tak tahu tu dengan jelas. Hanya beberapa orang yang Nabi beritahu dan mereka pun takut. Cuma kalau awal-awal tu declare dah perangi Allah kan, buat lagu lain cakap tak sempat bikin, panggil munafik tu ada sebenarnya, dia pun declare kata dia tu munafik, lagu tu kita letak tepi kan. Meninggal saja jangan kita pi solat jenazah dia, dan jangan kita pi doa di kuburnya kan. Wallahu alam. Untuk tajuk ni berkaitan dengan munafik. Jadi cerita jawapan dia, zaman kita lah ni, kita wallahu alam, siapa meninggal pun kita pergi semayang lah, pergi simpan, pergi doa, tak ada masalah. Sebab kita tak tahu. Zaman Nabi pun, sahabat-sahabat pun tak tahu. Zaman kita lagi lah, kita tak tahu kan. Kita pun tak tahu lagi duduk tak mana kan. Cakap lagu lain, buat lagu lain, pun tak tahu lagi. Sifat munafik tu ada kan. Wallahu alam. Kena berhati-hati lah. Seperti tajuk ni tentang orang munafik ni, insyaAllah minggu depan kita sambung tuan tentang tajuk baru berkaitan dengan larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Rupanya kita ni tak boleh simpan jenazah ikutan. Jom simpan lah. Pagi ni mana ada orang simpan jenazah. Lepas subuh tak ada kan. Dia pukul 10, 11 baru simpan. Sebab apa larangan? Ada 3 waktu yang Nabi larang simpan jenazah. Dan 3 waktu ni pun tak boleh kita solat, tunggu sah. Sebab tu kata tadi 7-6 minit masuk waktu syuruk, 15 minit 20 minit matahari naik setinggi galah. Tu waktu tu dilarang kita buat sebarang solat sebenarnya. Jadi ada khilaf pula. Syuruk ni kalau tepi dekat luar, dia berkata tenda boleh buat syuruk dah. Masuk situ 5 minit boleh buat syuruk. Itu dalam ada banyak pandangan lah. Tapi yang lebih kuatnya sebab ada dalil kata tunggu bila matahari naik setinggi galah. 15 minit ke 20 minit daripada pukul kalau hari ni tu 7-5 minit. Bagi lajak sikit lebih tepat lagi. Kalau kita buat dalam tempoh tu, dia jadi khilaf. Ada yang kata lagu ni, yang kata lagu ni. Panjang cerita. Keluar dah khilaf, clear kan. Tak ada masalah. Hadis sahih tuan. Wallahu alam. Kira tuan nak tanya apa untuk tajuk ini? Agama ni mudah tuan. Lagi belajar tuan. Betul tak betul? Kaitkan. Qala Allah, qala Rasul. Dia akan ngam, dia tak akan lari. Kalau lari tu ada something wrong tuan. Sebab hadis tu hadis dhaif ataupun palsu tuan. Tu cara kita beragama. Siapa kata pergi dengarlah, kuliah mana-mana pun dia pegang dua benda ni, qala Allah qala Rasul. Itu kita penatih kita. Kita semua ni ahli sunnah wal jemaah kan. Mazhab apa? Mazhab itu pulang tuan. Sekarang ni kita pilih kita ni Kedah sebenarnya ni mazhab Imam Syafi'i. Ikut betul-betul apa Imam Syafi'i kata, dia takkan lari tuan. Cuma ada beberapa bab tu yang khilaf, tak ada masalah. Ada bab tu ahli sunnah wal jemaah kan. Wallahu a'lam. Kalau boleh saya berhenti dekat ni insya-Allah kan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.